Okey, terima kasih Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, bagi yang tak pernah kenal Kak Ina, so nama Kak Ina Hasrina binti Rusdi, berkecimpung dalam ni dah lebih 25 tahun. So jadi malam ni Kak Ina pilih nak berkongsi kata ilmu secara amlah tentang sihat secara fitrah. Jadi kita tengok kita share, Kak Ina share screen dulu. Slide dia tak ready dari awal sekejap. Okey, ini dia. Okey, siapa yang tak pernah kenal, itulah Kak Ina. Okey, so topik kita saya jadi besar pula. Merawat sakit mengikut fitrah. Tajuk dia merawat sakit mengikut fitrah, satu alternatif. So ini merupakan Zoom meeting kita yang ke-30. So sebenarnya ini adalah kita malam ni kita ulang balik semua topik. Maksudnya ini kali pertama untuk mengulang topik yang pertama. Jadi bagi siapa yang kali pertama join, jadi bermula dengan malam ini sampailah yang ke selalunya 11 macam tu habislah silibus kita. So ini round ketiga lah. So macam mana kita nak sihat secara fitrah? Sihat tanpa ubat. Kita boleh kekal sihat tu bagaimana? Ini dari segi sainsnya kita nak bincang dengan semua ahli-ahli dalam meeting kita malam ni lah. Okey, so sebenarnya kalau you tengok ini topik yang kerap kali dibincangkan. So kalau ini iklan yang kami buat di Surau Darul Iman Jalan Kopi Kelang pada 25 September 2019. Kenapa Kak nak tunjuk slide ni? Nak bagi tahu kalau kita nak memulakan bicara kepada maybe masyarakat kita tentang kesihatan, kita boleh mula dengan tajuk ni. Tanpa kita sebut apa-apa produk Syongho, tanpa kita sebut apa-apa bisnes Syongho. Kita cuma bercerita kepada rakan-rakan kita macam mana kita nak sihat ni. Kita nak sihat secara fitrah ni macam mana. Okay, so ini antara topik yang banyak kali lah Kak Ina buat di Jabatan Kebajikan Masyarakat, di sekolah-sekolah, di ladap sekolah. So kita bukan jual barang, kita cuma nak cerita, nak kongsi kepada hadirin kita bagaimana kita nak sihat secara fitrah. Sebab tu tajuk kita boleh pilih bicara kesihatan merawat sakit mengikut fitrah, satu alternatif. So bagaimana? Okey, so kalau tengok kat sini, topik malam ni inilah topik pertama. Alopati versus holistik, toksik versus disease. Mungkin ada yang tak pernah tahu pun perkataan holistik, perkataan alopati. So ini adalah satu pengenalan. Sepanjang Kak Ina bercerita topik ni banyak orang tak pernah tahu. Selepas Kak Ina berceramah topik ni baru dia orang kata satu benda yang baru dia orang belajar. So kalau kita dalam Syongho ni kita boleh tengok topik yang kita akan cover inilah kan, ini topik yang pertama. So kita baru mula round yang ketiga sekarang ni. Rasanya betul lah round yang ketiga. So kalau kita boleh habis semua kefahaman ini, kalau yang pertama ini ada berkaitan dengan ilmu kesihatan. So minggu depan Special WM Nur Yuliani akan bincang tentang inflammation, keradangan, sistem imuniti. So topik kedua ni. Lepas tu maybe Kak Ina boleh discuss tentang healing crisis. Mungkin WM Siti Haslin ulang balik topik gastro-usus. Dan siapa-siapa yang nak buat autoimmune dan sebagainya, akhirnya kita habis topik tentang kesihatan. So ini kita memberi penerangan kepada semua orang macam apa penyebab kita jadi sakit. Dan penyelesaiannya, antara yang kita boleh cadangkan adalah guna produk yang kita gunalah. Tapi kalau dia orang ada pilihan masing-masing, itu kita kena respect lah pilihan dia orang. Tapi kita bagi tahulah guide dia macam mana kita nak pilih yang terbaik. Kita tak nak nanti kita berbelanja, tapi endingnya kita jatuh sakit. Kita beli itu ini untuk jaga kesihatan, tapi kita tak faham barang yang kita beli, kita jatuh sakit. Okay. So kalau itulah kita rasa, kita sakit yang kronik lah, maybe autoimmune, so kita nak kena makan produk dengan banyak, tapi kita tak ada duit, kita boleh buat di sebelah sini. Kita belajar bagaimana cara kita nak jana pendapatan agar kita boleh makan benda ini secara percuma untuk kita jaga kesihatan kita. Endapnya kita dapatlah kesihatan dapat, kewangan dapat, dan kita dapat satu kehidupan yang sangat baik bila kita dapat satu kesihatan yang sempurna. So itu sebab itulah bisnes kesihatan ini sebenarnya satu perniagaan yang sangat-sangat diperlukan di masa ini. So ini sekarang kita panggil zaman
revolution kesihatan sekarang. Okay. Okay, so faham tentang produk, faham tentang perniagaan. So benda ini juga dibincangkan oleh WM Siti Haslin. Ini tunjuk slide dia. Zoom meeting yang ke-27. So dia ada bincang juga teknik yang betul dalam memahami 3 topik besar ini. Jadi kawan-kawan dalam ni, siapa yang betul-betul nak mahir, ini je lah silibus yang you all kena habiskan untuk faham betul-betul. Paling kurang pun kita jadi doktor kat diri kita dan kat keluarga kita pun dah cukup baik. Okey, so kenali isyarat tubuh badan kita untuk kekal sihat secara fitrah. So inilah permulaannya. Apa isyarat tubuh badan kita? So kita boleh bermula dengan the 7 stages of disease. So ini kalau you type dalam internet, dia boleh tunjuklah bermula macam mana kita jatuh sakit. So kalau kita dah mula faham, kita tak akan drag diri kita sampai pergi ke level yang ke-7. Maybe yang 1 dengan 2 kita dah uruskan dengan baik. So boleh dengar tak dengan baik kat dia punya suara? Boleh. Ya, so clear tak kat dia punya slide? Okey, so kalau kita tengok kat sini, inilah 7 peringkat penyakit. Kita berada di mana? So bila you dengar kat dia punya taklimat, kat dia punya penerangan, masing-masing menilai diri masing-masing berada di mana dan apa kena buat. Okey, so Kak Ina akan cover dengan detail jugalah nombor 1 dan nombor 2. So maybe nombor 3, nombor 4 nanti Yuli akan cover next. Dan maybe Yuli boleh habis sampai ke 7. Sebab information boleh masukkan sampai ke 7. So Kak Ina buat 1 sampai ke 3. So apa yang dimaksudkan yang 1? Okay, yang 1 tu apa cerita dia? Kita nak faham macam mana. Okay, yang nombor 1 tu kelemasan ataupun innovation. So innovation ni maksudnya badan kita kurang tenaga. Kurang tenaga sebab apa? Sebab badan kita didedahkan dengan toksik yang melampau melalui makanan lah, lifestyle kita lah, maybe radiation kita, kurang rehat kita, tidur tak cukup dan sebagainya. So itu boleh menghasilkan toksik dalam badan kita lah. So nombor 1 dan nombor 2 ni. So kesan kepada terjadinya macam ni, kesan kerana terpaksa menguruskan badan supaya manusia itu dapat terus hidup setiap hari. Faham tak? So terjadinya keletihan yang melampau, terjadinya toksik yang banyak dalam badan kita ni sebenarnya adalah kesan daripada kerja-kerja kita dalam menguruskan kehidupan kita. Contohnya setengah orang tu dia satu kerja, kata kerja makan gaji, pendapatan tak cukup, dia terpaksa buat kerja yang kedua. Jadi dia menggunakan lebih masa. Maksudnya badan dia letih kerana overwork tadi. So kalau benda ni kita biar berlarutan. Berlarutan tu kita nak bagi satu contoh yang memang kalau ada kawan-kawan macam tu, perhatikan kehidupan ini. Tegur-tegurlah tapi tengoklah endingnya. Contohnya kalau seseorang tu kerja hakikinya, let's say kata guru. Guru tu maksudnya daripada tak kisahlah kerja pagi, guru belah pagi ke guru belah petang. Kalau kita kata guru belah petang, dia masuk kerja pukul 12, maybe sampai pukul 6 atau 7 petang. Lepas tu dia balik lah kan. So biasanya pendapatan guru kalau tak cukup, guru ini akan buat kerja part time. Ada yang buka gerai burger, ada yang mengajar tuition, ada yang mungkin buka kedai makan, ada yang mungkin buka kedai pakaian kan. So jangan tengok. So lepas kerja, sambung kerja yang lain. Maybe sampai pukul 12, 1 pagi. Kalau yang berniaga di uptown, maybe sampai subuh pagi. Jadi you dah overuse body kita. Itu maksudnya badan kita lama-lama akan letih. So itu punca kita jatuh sakit. So jadi esoknya bila kita balik rumah, rehat sekejap, tidur sekejap, sambung kerja hakiki, masuk sekolah pukul 7. So biasanya lah kalau kita betul-betul mengamalkan situasi ini, badan kita boleh tahan 2-3 tahun je. Lepas tu mesti tumbang. So sebabnya badan kita kurang tenaga. Terdedah dengan toksik yang melampau dan kesan kepada kerja hakiki kita. Okay, so maksudnya tak boleh kawal stres, sesama, mungkin lengur-lengur badan, gatal-gatal badan dan sebagainya. Ketika ni, kalaulah kata kita sesama, kalau kita tak faham, masa ni lah kita tambah lagi toksik. Contoh you sesama, flu, you demam, sebab letih sangat maybe, jadi kita pun pergi klinik ambil ubat sesama, so makan ubat, so you tambah lagi toksik.
So kalau kita tak tahu cara menguruskannya, kita akan tambah lagi toksik. Bila toksik banyak, hari demi hari, tahun demi tahun, kita boleh masuk kepada peringkat yang keempat, peringkat yang sangat menakutkan. Kalau orang faham peringkat keempat ni, sebenarnya satu proses yang betul. Badan mula melancarkan proses memulihkan badan. Jadi proses badan nak pulih kerosakan yang berlaku tu, dia menghasilkan panas, bengkak, lebam, sakit, so maybe hilang loss of function, hilang function. So situasi ini, so kalau lah kata imun sistem kita bagus, nanti Yuli boleh terang dengan lebih detail next week. So kalau imun sistem kita bagus, benda ni berhenti dengan baik. Tapi kalau imun sistem kita tak bagus, so benda ni akan jadi sangat mudarat kepada badan kita sampai boleh menghasilkan penyakit yang lebih kronik. So move to step 5, 6 dan 7. Bermula dengan proses semula jadi badan untuk pulih disebabkan oleh toksik dan kata yang melampau dalam badan kita. Peringkat keempat ni. Okey, peringkat kelima apa? Peringkat kelima, badan mula membebaskan toksik. So kat sini ni dia contohnya bebas toksik, ulcer dia dapat. Jadi maksudnya kalau orang dah dapat ulcer yang kerap di mulut tu, tanda dia dah masuk level kelima. Dan selalunya Kak Ina mesti ingatkan kawan-kawan siapa yang ada ulcer, siapa yang selalu jadilah kejap-kejap jadi, ni calon kanser. Sebab badan dia sangat acidic, inflammation sangat tinggi dalam badan dia, kerosakan sel yang sangat kerap. Jadi dia boleh membawa kepada level yang ke-6. So kat sini badan mula membebaskan toksik secara paksa. Jadi kulit pecah-pecah. Kita nampak pecah di mulut, tapi kita tak nampak yang ulcer di jantung, ulcer di organ-organ yang lain yang boleh membawa kerosakan organ tersebut. So dia boleh rasa panas. Kalau orang salam kita kan level 4 dengan 5 ni selalunya badan kita mula menghasilkan panas yang berlebihan. Kalau orang salam kita, dia boleh tegur, demam ke? Ataupun kita salam orang lain, sekarang dah tak boleh salam, jadi kita tak bolehlah tahu. Tapi kepada kawan-kawan yang kita biasa, kadang-kadang kita salam juga. Tapi kalau ikut SOP sekarang dah tak boleh. Biasanya kita terasa panas yang lebih itu kita akan tegur. Demam ke? Itu tanda nombor 4 dan nombor 5. Walaupun dia tak tahu. Kalau kita yang belajar ni, memang itu nombor 4 dengan nombor 5. Kita kena bagi tahu dia. Sebab dia dah mula bergerak ke arah 6 dan 7. So maybe 5 tahun atau 10 tahun lagi, so dia akan move to level yang seterusnya. Okay, jadi kita kena tahulah cara dia. Bila kita dah tahu step dia, level-level dia. Okay, level ke-6 apa? Jadi badan terpaksa mengumpul sel-sel yang rosak tadi, yang pecah tadi dalam satu kantung. So dia akan mula mengeras. Jadi tujuan dia untuk melindungi badan daripada kerosakan DNA. Jadi sel rosak dan lemak akan mudah ditembusi oleh radiasi yang seterusnya merosakkan DNA sel. So DNA sel yang rosak jika lambat diurus akan membentuk sel kanser yang akan terus berkembang, dia dominan dalam badan kita. Dan seterusnya proses pelindungan badan tadi yang mula dekat inflammation tadi gagal sepenuhnya. Nombor 7. Jadi sel kanser berjaya berkembang dan menguasai badan kita. Jadi sel kanser ni pula, badan kita ni mula-mula dia jadi sel ni dia rosak, dia pecah, dia luka, dia ulcer. Itu disebabkan oleh maybe kita kurang rehat, toksik banyak, stres dan sebagainya lah. Proses mula jadi badan nak pulih kerosakan yang berlaku. So imun sistem kita tak bagus, so jadi proses tu berlaku berterusan, jadi sel tu jadi rosak yang berterusan. So jadi sel yang rosak tu dia akan dikumpulkan. Sebab tu mula-mula tekan kata tumor. Sebab sel yang rosak tu dah berada dalam satu tempat, dia jadi satu ketul. Jadi ketika satu ketul ni tumor ataupun kanser stage pertama. Okey, lepas tu kalaulah kata kita tak ada imun sistem yang betul untuk menguruskan seketul sel yang dah berkembang ni, so sel ni mula pecah dan mula akan masuk dalam darah. Jadi, so stage kedua, sel kanser dah masuk dalam darah. Jadi, bila masuk dalam darah, dia akan bergeraklah ke satu tubuh badan kita, mula hinggap di organ-organ lain. So, daripada kanser, breast cancer, pergilah kepada paru-paru. Dan pergilah lama-lama ke satu tubuh badan kita. So, masa ni doktor kata stage 3. Lepas tu, bila dia serang saja sistem telekomunikasi, sistem saraf badan kita, lagi cepat dia bergerak, itu kita panggil stage keempat. So maksudnya lagi kritikal lah. Sebenarnya dari tahap 1 nak pergi tahap 7 ni
sebenarnya bukannya sehari dua, maka masa puluhan tahun dari satu step ke satu step. Contohnya kita ada ulcer, cuba tanya kawan-kawan yang ada ulcer. Biasanya ulcer dia dah 10 tahun pun. Dari dulu kerja ulcer, guna ubat hilang ulcer, esok jadi pula. Lepas tu bulan depan jadi ulcer lagi. Jadi dah jadi biasa, dah jadi lali. So anggap itu perkara biasa. Sedangkan badan ke arah menang tanpa disedari. Tiba-tiba je doktor kata, oh ada dekat leher ada ketolak. Oh, tumor jadi. Dekat sini ada ketolak. Sebenarnya kalau kita faham dah mula panas tu, bertindaklah cara yang betul. Jangan jadi sejuk balik. Sebab Kak Ina dalam jenis ni, orang-orang yang dulu-dulu panas, bila kita salam-salam panas tu, bila explain kat dia, contoh bagi-bagi talk, yang perempuan kadang-kadang salam kat dia tu, pegang tangan dia cakap. Student pun, kalau lepas kelas tu, biasanya student perempuan akan jumpalah pensyarah untuk salam dulu-dululah. So Kak Ina akan pegang tangan dia, kata, so better you ambil tahu situasi you sekarang. Kalau biar, so maybe you akan dapat penyakit lebih kronik. Sebab ini tanda badan tengah alami keradangan yang teruk, panas yang teruk. Kena suruh kawan-kawan dia rasa. Betul tak you rasa tangan kawan you ni panas? Dan dia macam demam. Dia sendiri tak tahu. Tapi orang lain pegang macam panas. Kawan-kawan yang lain pun kata, ya betul panas. Minta dia pegang tangan kawan-kawan yang lain. Tu nampak dia different. Radang tu nombor 4 tu macam mana panas kita dapat rasa daripada sentuhan kulit tu pun cukup lah. Kadang-kadang belaga alas baju pun boleh rasa panas badan dia. Jadi ini menunjukkan dia berada nombor 4 yang sangat kritikal. So dia akan bergerak seterusnya. Maka masa lagi maybe 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau kita faham, nombor 3 lagi kita dah jaga. Sesemua lagi kita dah jaga. Jangan pergi nombor 4. Itu yang sebenarnya kita kena faham bagaimana kita nak kekal sihat. Okey, so kita tengok seterusnya. Jadi bolehlah cari topik-topik ni dekat internet untuk you baca dan faham untuk jaga kesihatan sendiri. Okey, so pilih cara yang betul untuk urus masalah kesihatan ini. Ada 2 cara je bagi siapa yang tak pernah tahu. Inilah cara yang ada, iaitu elopati dan holistik. 2 cara ini. Cara atau bidang yang ada dalam mengurus kesihatan diri dan keluarga. Jadi mestilah ada ilmu kan untuk tahu benda ni. Sepatutlah Kak nak invite you datang dengar. Tak faham sekali, dengar 2 kali, dengar 3 kali. Supaya faham macam mana nak urus kesihatan sendiri. Sepatutnya diri kita ni adalah doktor terbaik untuk kita kalau kita tahu. Dan kitalah doktor kepada keluarga kita. Kepada anak-anak kita, kepada ahli keluarga yang terdekat untuk kita bantu dia supaya dia tidak membawa kerosakan yang terus rosak. Dan nak undur balik untuk pulih pun satu benda yang sangat-sangat payahlah sebenarnya melalui kesusahan dan penderitaan yang kalau kita tengok orang kanser nak patah balik, nak reverse, bukan satu benda yang mudah. So ilmu, boleh baca buku-buku yang macam ni. So The Cure ni, Kak Ina pernah buat talk dekat satu rumah di Kelana Jaya. So kami bagi masa tu husband dia, ni Kak Ina dengan Dr. Sahar masa tu. Husband dia tak nak dengar tapi dia suka membaca, dia ambil buku ni baca. Habis-habis dia baca, dia terus cakap, kalau nak detox macam mana? So maksudnya orang yang suka baca lebih mudah untuk faham. So buku-buku yang macam ni sangat bagus untuk kita cari pengetahuan dalam memahami bidang holistik. Selama ni kita pergi serah diri kat doktor je. Jadi kita tak tahu how to protect yourself against medical error. Sebab kita hanya kata, oh buat je apa yang doktor cadangkan. Kita tak pernah bertanya. Jadi apa salahnya kita ambil tahu untuk kita protect diri kita agar boleh elak dari kesilapan yang berlaku. Okey, so apa dia elopati dengan holistik? Jadi holistik ni, so untuk urus ni dia akan melalui satu healing lah. Kalau elopati, so dia akan lalui proses suppression. Suppression ni simpan. Healing ni keluarkan. Okey, so kalau you tengok di sini, so jadi kat sini pendekatan dia untuk elopati dengan holistik. Pemantauan kalau dalam elopati doktor pakar. Kalau holistik kita sendiri. Sebab itulah Kak Ina suka sangat belajar bidang ni. Kita yang pantau diri kita dan keluarga. Jadi kita tak membawa diri kita level ke 5-6 tu. Jadi lebih mudah kita urus masa 3-4, 1, 2, 3, 4 tu lebih mudah kita urus. Sebab itulah kita pantau sendiri. Okay, punca penyakit kalau bidang elopati ni hospital lah, medical line punya. Selalunya tidak diketahui. Contohlah kalau kita kata eczema sekalipun tak tahu. Inflammation pun tak ada ubat. Tak tahu sebab. So kalau bidang holistik toksik je lah. Ini toksik saja. Okey, so objektif rawatan
kalau bidang alopati ini selalunya hilangkan simptom. Contohnya sakit kepala makan Panadol hilang simptom. Okey, senggugut makan konstan hilang sakit senggugut tu. Bulan depan datang lagi, tak settle. Jadi kalau kita sesungguh makan ubat sesungguh hilang sesungguh dalam badan. Kalau kita jadi sembelit, kita makan ubat nak keluarkan. Jadi dihilangkan simptom tu saja. So, selalunya alopati ni bagus kita guna kalau dalam konteks kecemasan kita gunalah. Tapi kalau untuk sihat, kita bergantung kepada pasien punya teknik dan rasa dia membawa diri. So rawatan kalau alopati selalunya ubat, radiasi, terapi, potong, pembedahan. Kesan rawatan mestilah toksik. Kalau holistik, objektif rawatan kita nak penyembuhan jangka panjang. Kita rawat buang toksik, baik pulih, buang toksik, baik pulih dan sampailah kita sembuh sepenuhnya. Sebab itulah kalau bidang holistik ni dia mengambil masa. Tapi kalau kata kita faham, kita urus dengan baik, kita boleh sabar dan akhirnya kita boleh dapat kesihatan kita semula. So konteks kalau holistik ni setiap masalah dan selamanya. So rawatan kita senang saja. Sebab tadi kita tahu punca penyakit kita toksik. Jadi rawatan kita minyak toksik. Cukupkan nutrisi. So, you kena makan ubat cairkan darah. Jadi kalau you makan ubat cairkan darah selamanya, pastilah akhirnya stent pun sumbat juga, organ lain pun masalah juga. Sebab tu, okey dah terpaksa buat stent, buatlah. Terpaksa makan ubat cairkan darah, makanlah sementara ketika kecemasan. Dan beralihlah ke holistik ni untuk kita dapat berhenti segala ubat. Untuk kita faham kesihatan tu secara sepenuhnya agar kita boleh berhenti ubat-ubat kimia toksik-toksik yang mudarat untuk masuk dalam badan kita. Okey, so bagaimana keadaan kesihatan rakyat Malaysia sekarang? Sebelum kita bincang lebih detail, kita tengok sejauh mana rakyat Malaysia. Ini Lina punya presentation tahun 2019 kan, jadi tak tukar pun slide. So you all kalau you nak buat boleh cari data-data baru. Ini contohnya 60.7 ni rakyat Malaysia tak sihat tahun 2012. So sekarang dah 10 tahun kemudian. Maknanya mungkin dah hampir 100% ataupun 80% kan. Tambah pula dengan keadaan sekarang ni mungkin lebih teruk lah keadaan kesihatan kita. Kalau kita tak pandai, kita membawa ke arah yang tak sihat. Kita jalani hidup hari-hari dalam keadaan yang tak selesa. So tengok, masa tahun ini ada 5.8 juta. Masa ni 2.6 juta kencing manis. So 2.5 juta yang masalah kolesterol dan 2.5 juta masalah obesiti. So tahun 2012. So sekarang ni lebih banyak. So kalau kita tengok tahun 2005 ke 2006, 300% peningkatan stroke. Okay, jadi sekurang-kurangnya 6 orang diserang jantung setiap hari. Setiap jam 144 orang sehari. Jadi kat sini kita tengok sangat teruklah keadaan kesihatan kita. Jadi kita lah kena memahami untuk diri kita sendiri. So kalau kita tengok diabetes, tengok kadar dia naik kan tahun demi tahun. Bukannya menurun. Jadi di mana yang harus dibetulkan? Okay, so ini Presiden Persatuan Psikiatrik Malaysia, Dr. Abdul Kadir Abu Bakar berkata statistik tentang rakyat Malaysia yang sakit mental lebih kurang 12%. Ini lama punya cerita. Sekarang lagi banyak. Sebabnya toksik yang berlebihan dalam badan kita melalui pemakanan dan lifestyle. Sebab itulah kemurungan ni satu benda yang tambah-tambah dengan PKP ni ramai orang murung dan bunuh diri. Sebab sakit mental lah toksik yang banyak. Okey, so jadi ini satu jurnal yang ditulis oleh Profesor Dr. Osman Ali pada tahun 1998. Tahun ini dia dah kata disebabkan moden dan maju industri kita, penyakit yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sekarang telah beralih dari jenis penyakit berjangkit kepada penyakit berbentuk degeneratif. Okay. So penyakit degeneratif tu maksudnya penyakit akibat proses kemunduran fungsi organ, sel dan tisu badan yang berlaku secara progresif dari normal ke arah yang buruk dan seterusnya rosak.
Jadi keradangan yang teruk tadi, toksik, mula toksik yang banyak, lifestyle yang teruk, dan akhirnya berlaku kerangsangan tadi, dan akhirnya berlaku keradangan. Jadi ketika keradangan itulah kerosakan yang sangat teruk. Patutnya kita kena stop agar tidak rosak sel kita dan tidaklah berlaku degenerative disease ni. Okey, so penyakit degeneratif tu macam ni lah, pneumonia, insomnia, kencing manis, lesi ginjal, ulcer, Parkinson, serangan jantung, sembelit dan sebagainya. So ini membentuk degenerative one day. Okey, so jadi kat sini moden dan maju industri tu boleh membentuk degenerative. So kita pilihlah untuk kita guna. So moden dan maju tu apa dia? So intake kita hari-hari sangat banyak toksik kimia. Cuba tengoklah satu ni. Kita bincang satu persatu. Radiasi, tambah ni nak masuk 5G pula, lagilah tinggi radiasi dalam sekeliling kita. 4G pun, 2G pun dah teruk kita, ni lagi 5G. Pandai-pandailah jaga diri untuk kata hadapi radiasi yang makin kuat, yang makin besar yang kita kena hadapi. Stres, lifestyle kita dan sebagainya. Okey, mari kita tengok toksik. Inilah corak makanan kita zaman ini. Toksik sangat banyak. Perasa, pewarna, gula, garam dan sebagainya. Benda-benda yang macam ni kimia. Tambah kek, cupcake dan sebagainya ni banyak sangat. Kan cantik. Tapi takut tak nak makan. Dengan bunga-bunga yang sangat hebat tu kan. Jadi kita jadi sangat takut. Ni cantik. Ada satu ketika dulu memang sangat hebatlah benda ni. Tapi bila orang mula faham, dia mulalah kurang sikitlah corak-corak yang menakutkan tu. Bunga-bunga warna-warna yang pekat-pekat dalam cupcake dan sebagainya. Ini gula berlebihan, pewarna. Kan? So, jadi ini adalah kimia. So ini pun kimia hari-hari. Kat rumah kita cuba cek ada tak ni, cuba baca kat botol-botol ni ada tak kimia macam triclosan lah, dimetikon dan sebagainya yang boleh membawa ke arah kanser. Kita patut cari yang lebih sihat, bertukar ke arah yang lebih bagus penggunaan daily product kita. So ini dalam rumah kita ni, cuba cek. Ini semua adalah kimia. Kita patut bertukar untuk kita jadi sangat sihat. Okay, ini dari kecil lagi guna semua benda-benda yang kimia ini. Masuk melalui kulit. Kulit adalah organ kemasukan toksik yang paling besar. Daripada kosmetik juga boleh menyebabkan masalah yang serius kepada ibu mengandung kerana masuk ikut kulit, pergi saudara, pergi kepada uri, sampailah kepada baby tersebut. Sebab itulah nak pilih kosmetik pun pilihlah yang sangat natural kalau boleh. Biar mahal sikit tapi tak toksikkan badan kita. Okey, so ini juga kimia. So ubat-ubat ni, vitamin-vitamin ni semua nak guna, nak masuk mulut. Kita tu fikir-fikirlah, pilihlah yang betul. Jangan main orang kata, oh sekarang makan vitamin C. Pergilah beli vitamin C kat farmasi untuk jaga, kuatkan imun sistem supaya boleh bertahan kalau kena virus COVID. So pernah tak fikir vitamin C yang macam mana nak ambil? Boleh main bedal je ke? Ini semua. Kita ambil, kita berbelanja untuk jaga kesihatan, kita pergi beli vitamin C tapi kita tak pernah kenal vitamin C yang macam mana kita boleh guna. So ini kita kena tahulah, kita kena ada ilmu. Tak tahu belajar. Okey, so ini alat-alat elektrik macam ni pun banyak bagi radiasi kepada sekeliling kita. Komputer ini pun kena selalu penat sangat, tak tutup pun komputer. Bangun pagi komputer pun dah hang kadang-kadang tu. So kadang-kadang tu dia sleep sendiri. Tetap dia ada radiasi. Sebab tu kalau boleh sebelum tidur tutuplah semua. Okey, so ini adalah radiasi. Cuba kita tengok lifestyle kita sekarang ni kan, dengan stres yang sangat teruk, kehidupan yang macam ni, stres juga punca kepada kerosakan badan kita. Okey, ini kan so ini dah mula nak berlaku lah, dah PKP lama, dah orang mula bergerak, sudah mula jam jalan kita. So ini juga satu stres yang hebat. So lifestyle kita pasar malam, pasar raya yang tak pernah tutup 24 jam ni, so jadi juga kesihatan yang sangat teruk. So ini kalau kita tengok di mana-mana orang TV depan buka, laptop buka, phone buka, semua tu memang radiasi yang hebat. Tidur terlena pula, lagilah teruk badan kita. So pandai-pandailah kita urus situasi ini agar kita bertambah baiklah kesihatan kita. Kalau kita dah teruk sekarang, uruslah benda ni ya. Kimia, radiasi, stres dan sebagainya agar kita boleh lindung daripada kemasukan toksik tahap 1 dan tahap 2 tu yang teruk sehingga membawa ke tahap 3 dan ke tahap 4. Bermula dengan inilah menyebabkan kita jadi sampai ke tahap 4 dan seterusnya boleh jadi kanser. Okay, we all live in a toxic environment. No matter where we live or how careful we are, we can avoid environmental toxic. They are in
kita punya pernafasan, kita punya makanan, kita punya minuman, so semua sekeliling kita. So what is particularly worried is the high level of pesticide in our home. Bahan-bahan yang kita bawa balik rumah tu. So considerably higher to level we are exposed to outdoor. So jadi yang ni kita boleh pilih. Kita boleh kurangkan kemasukan toksik dalam rumah kita, maka kita kuranglah kemasukan toksik dalam badan ahli keluarga kita. So ini semua tugas ibu-ibu untuk ambil tahu apa yang patut dibeli, apa yang tak patut dibeli. Okey, so mari kita tengok. So toksik masuk ikut lung, skin dan makanan lah. Tiga tempat ni. Dan toksik keluar ikut skin juga, peluh, kidney, kencing, berak dan pernafasan ENT kita, kahak lendir dan sebagainya. So kalaulah liver kita ni dalam good condition, semua akan keluar dengan bagus, tak ada yang excess ni. Tapi kalau yang masuk ni, dari mana masuk? Environment, stress, poor diet dan lifestyle yang akan masuk toksik ni. Dan lama-lama liver kita jadi penat. Jadi liver ni penapis nombor 1 dalam badan kita. So bila dia dah tak boleh buat kerja, yang ni jam dululah. Yang ni jadi tepu, yang belah sini jam dulu, baru yang ni jadi tepu. Selagi mana belah sini ni toksik keluar ni tak jam, so liver kita sihat. Bila liver kita sihat, tak adalah yang excess toksik yang store dekat joint, blood, tissue, muscle, bone marrow, liver dan sebagainya. Tak adalah penyakit-penyakit yang tersenarai kat bawah ni. Okay, so jadi jalan toksik keluar ni jam dulu salah satunya. Selalunya kat sinilah yang kita tak pernah ambil berat ni. Digest system kita ni. You tengok salur darahnya nampak? Daripada usus besar sangat banyak. Jadi kalau najis kat sini akan terus pergi ke liver. Ada. Tu ada 15. Ya Allah, sakitlah Nizam host. Ni Ahmad Nizam yang buka ni rasanya. Okey, so kita tengok kat sini. So bila kita jam kat sini, liver kita bermasalah. Bila liver kita bermasalah, so maka excess lah semua toksik yang tadi. Okey, so jadi kat ini tunjuk tadi bila yang ni jam, yang ni bermasalah, dapatlah semua penyakit ni. Ikutlah mana yang banyak. Joint ke blood ke tissue ke muscle ke, dapatlah penyakit yang berkaitan. So lama-lama liver kita boleh jadi macam ni lah kalau yang ni kita tepu. Maybe boleh fatty liver dan seterusnya sampai jadi teruk macam ni. Okey, so situasi itulah menyebabkan kita jadi sangat teruk. Bermula dengan tak jaga toksik masuk, tak ambil tahu toksik keluar. Sembelit ke, tak sembelit ke, kencing bagus ke, tak bagus ke, berpeluh ke, tak berpeluh ke, tak pernah ambil kisah. Jadi berlonggok dalam badan sampai liver jadi macam ni, dapatlah akses semua ni yang macam ni dalam badan kita. So timbullah macam-macam penyakit. Kalau kita tengok apa penyakit yang timbul kat bawah ni, side effect dia apa? Mula-mula gatal-gatal, allergic, arthritis atau joint pain, autoimmune disorder, cardiovascular disease, chronic fatigue, letih yang melampau, constipation, ni sembelit, diabetes, diarrhea, dan macam-macam, sakit hormon imbalance, inflammation disorder, IBS syndrome, macam-macam. Bermula daripada jalan keluar yang tak bagus, and then liver kita jadi tepu, so jadilah semua benda ni. Jadi nak sihat senang saja. Yang nak masuk toksik ni kita jaga, kita kurangkan kemasukan toksik dan kita pastikan jalan keluar ni berlaku dengan betul, maka liver kita sihat, tak adalah excess toksik ni. Jadi tak adalah penyakit. Nampak tak? Simple macam tu. Kalau kita faham, kita boleh urus dengan baiklah supaya tak berlonggok dan merosakkan badan kita. Okey, so kita tengok seterusnya. Organ yang toksik adalah liver. Sesungguhnya dalam diri setiap anak Adam itu ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan jika rosak ia, maka rosaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah ia adalah qalbu, iaitu hati. Jadi hati ni bagus, baiklah kita dari segi rohani dan fizikal dia. Okey, so jadi kita kena kenalilah hati kita supaya kita boleh sayang dia, kita boleh jaga dia, kita tak rosakkan dia. Macam mana nak faham? Okay. Salah satu fungsi hati ini menyingkirkan racun toksik dan sel-sel mati dalam badan kita. Jadi sel-sel yang rosak, yang cedera, free radical semua tu, hati boleh buang. Imun sistem kita boleh buang. Jadi dia taklah membentuk satu ketulan. Jadi taklah nak pergi ke arah
tumor, kanser dan sebagainya kalau kita jaga dia. So hati kita fungsi dia menghasilkan protein, pembinaan sel baru. Jadi sel mati, sel sakit dibuang, sel baru tumbuh. Taklah rosak organ kita. Okay. Hati kita juga sebagai stok. Dia simpan segala lebihan yang kita makan. Sebab tu kita boleh puasa. Bila kita puasa, keluar balik semua benda yang kita simpan tu. Jadi kalau kita ni suka mengamalkan suplemen lah, kita tak tahu kita perlu ke tak. Hari-hari vitamin A, B, C, semua vitamin kita makan segenggam. Dan kita tak pernah tahu yang tu natural ke kimia ke. Janji orang kata nak jaga kesihatan cukup vitamin dan sebagainya, kita makan je. So simpanlah kat liver ni kalau berlebih. Airnya penuh lah. Store tu. Bila penuh, tepulah liver kita. Jadilah penyakit juga. So sebab tu doktor kata suplemen pun tak bagus kalau kita tak tahu. And then liver fungsinya menghasilkan empedu bile untuk pencernaan, untuk penyerapan zat makanan. So kalau lah kata liver kita bagus, bile dihasilkan dengan baik, sistem pencernaan berlaku dengan baik, so digestive system kita pun berlaku dengan baik. So taklah toksik terkumpul dalam badan kita. Liver juga fungsi dia buat darah. Sebab tu kalau orang yang masalah platelet darah, masalah hemoglobin, so kena rawat liver. Nak rawat liver macam mana? Ini kita discuss nanti. So, menyimpan dan membekal tenaga itu fungsi liver. Membunuh kuman atau virus. Maksudnya liver inilah tempat buat segala sel-sel imuniti. Liver bagus, imun sistem kita bagus. So, bolehlah lawan segala virus dan kuman yang masuk dalam badan kita. Tengok fungsi liver kita sangat hebat. Okey, menghasilkan sel pembeku ataupun platelet darah. Sebab tu kalau orang yang masalah platelet pun kena liver juga bagus, spleen juga bagus. So kita tengok betapa hebatnya fungsi liver kita. Okey. So tengok lagi apa fungsi dia lagi. Kalau kita tengok kat sini. Liver kita ini orang kata organ terbesar memberi kesan kepada hampir semua proses fisiologi badan. Liver kita. Dan dia mengendalikan lebih 500 fungsi kimia badan. Dan dia menapis lebih 1 liter darah setiap minit. Inilah yang jadi bila jam berak kencing kita, darah yang datang kat liver ni sangat teruk. Pencernaan kita yang teruk, digestive system kita yang teruk, sistem penghazatan kita yang teruk, menghasilkan darah yang sangat tak sihat. Darah yang sangat toksik. Jadi pergi kat liver. Liver nak tapis 1 liter darah setiap minit. Tak ada 1 titik darah pun yang tak lalu liver. Jadi bayangkan liver kita, kalau kita guna dia dah 40 tahun, 50 tahun. Sangat tepu dia, sangat toksik dia. Sebab itulah liver tu akhirnya collapse, tak boleh buat kerja, darah tak ada kualiti, dapatlah darah tinggi, kecemasan dan sebagainya. Okey? So kalau kita tengok lagi fungsi liver apa? Liver ni jarang diberi perhatian, tetapi badan tidak boleh berfungsi tanpanya. So memainkan peranan utama dalam badan kita. So kalau dia rosak, maka rosaklah satu tubuh badan kita yang boleh membawa kesan penyebab kematian. Dan liver ini kalau kita tengok fungsi dia sangat hebat kan. So organ terpenting tetapi tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Jadi untuk sihat, kenali liver kita, sayang hati kita. Okey? Okey, so apa yang menyebabkan hati kita rosak? Ini semua yang kita bincang tadi lah, kimia radiasi, stres. Kimia tu datang dari Panadol, painkiller, antibiotik, suplemen, steroid dan sebagainya. Hari-hari yang kita ambil untuk jaga, untuk rawat penyakit kita. Tapi kita merosakkan liver dan akhirnya kesihatan kita lagi teruk. Bukan ke arah yang sembuh. Dan liver kita boleh jadi sampai macam ni. Okey? So jadi nak rawat liver kita, maka kita kena jaga sistem ni. Sebab bermula dengan sistem ni yang menjadi tepu kan. So kita tengok kat sini. Ini Kak Ina selalu guna gambar ni. Nak tunjuk kat you, salur darah ni sangat banyak dari usus besar ni pergi kat liver. Ini dia tak tunjuk liver tapi dia sebenarnya ke arah liver lah. So sebab itulah kena jaga, jangan bagi ada langsung yang tersimpan dalam organ usus besar kita ni ataupun usus kecil kita ni. Jangan biar penapaian berlaku dengan banyak di sini. Di organ-organ kita ni. Okey, so kalau kita tengok, so kat sini tanda hati mula rosak. Simptom penyakit degeneratif. Inilah pening kepala, masalah kulit, alahan, rasa nak pitam, benda-benda ni semua, sawan, stroke, ini semualah merah gatal, penat, emosi tak terkawal, mudah mendapat lebam, sakit kuning, selera berkurangan dan macam-macam, perut kembung, penat yang melampau. So ini semua benda-benda yang menandakan liver kita dah teruk. Dahaga, kurang sabar, baran, bengkak kaki, sawan dan sebagainya. Banyaklah. So najis berwarna pucat, warna kelabu. Warna hitam, warna kuning tak apa. Warna kelabu tu teruklah maksudnya liver kita. Okay? So
So jadi kalau liver kita tak sihat, so maksudnya dapatlah semua penyakit yang warna kuning tu, kemunduran fungsi organ. So ni dapat semua penyakit yang warna kuning. Kita tengok organ liver kita kawal 3 sistem besar. Bermula dengan liver, masalah dekat sistem penghadaman, penyakit hati, ulcer, gastrik, sembelit, and then masalah kat sistem rembesan kencing manis, penuaan dari ginjal, akhirnya liver tepu, jadilah masalah dekat sistem pertahanan, dan akhirnya jadi masalah dekat sistem peredaran darah, habislah satu badan kita. Jadi nak sihat, jaga darah sistem kita, liver kita sihat, semua sihat. Okey? Okey. Liver bagus, salur darah kita bagus. Ulang balik. Liver bagus, salur darah kita bagus. Salur darah kita bagus, sistem pertahanan kita bagus. Okey, so jadi sekejap, tak nampak pula. Okey, jadi kat sini dia kata manusia ciptaan Allah yang sempurna. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebab apa? Memang kalau liver kita bagus, kesihatan kita boleh dikembalikan. Okey, so jadi kesihatan boleh dikembalikan. Sel hati boleh sembuh atau boleh tumbuh balik walaupun 75% daripadanya sudah rosak. Okey? So jadi liver kita nak jadi elok, kita kena nyah toksik, bukan tambah toksik. Jadi fikirlah macam mana nak nyah toksik. Idea dia nak sihat, kurangkan kemasukan toksik. Cukupkan nutrisi yang diperlukan oleh badan kita. Keluarkan toksik itu. Kurangkan kemasukan supaya kita boleh keluar semua toksik. Jadi liver nak sihat kena bersihkan. Bagaimana? Jadi kita kena tengok. Ada 2 cara je. Kita dah tengok tadi elopati tadi, endingnya toksik bertambah. Macam mana liver nak sihat? Jadi kita kena pilih holistik lah. Toksik berkurang, ada peluang liver kita jadi sihat. Jadi bagaimana nak pilih holistik? Jadi kita kena tengok benda yang kita nak pilih tu mesti berkesan dan selamat. Macam mana dikatakan berkesan? Macam mana dikatakan selamat? Mari kita tengok. Berkesan tu maksudnya dapat mengeluarkan toksik dan semua hasil perkembuhan. Hasil perkembuhan seperti najis, air kencing, peluh, kahak, darah kotor, period dan sebagainya. Keluar dengan betulnya tiap-tiap bulan. Kalau benda yang kita ambil untuk urus holistik tadi, bidang holistik tadi, boleh dapat semua benda ni, boleh keluar period yang banyak-banyak, yang kalau ada keputihan keluar, kalau ada fibroid pun boleh keluar, ketul-ketul yang lama. Kalau ada masalah paru-paru boleh keluar, kahak lendir. So kencing dengan banyak, najis keluar dengan banyak, so boleh buang angin dengan bagus. Itu maksudnya benda tu berkesan. Kalau sekadar pergi berak aja, tapi period tak selesai, migraine tak selesai, belum betul lagi benda yang kita pilih. Okey, so selamat tu tidak ada bahan kimia atau sintetik langsung. Boleh diguna daripada baby umur 1 hari. Tiada dos spesifik, tiada hak umur. Itu katakan dia selamat tu. Jadi, tiada penyakit terkecuali. Bukan maksudnya botol ni untuk penyakit ni, botol ni untuk penyakit ni. No, asas dia sama je. Liver kita jadi macam ni, toksik banyak. Nak sihat, kena buang. Kena jaga sistem gastrus usus kita. Jadi tak kisahlah baby umur 1 hari ke ataupun olahraga emas ke. Sama saja. Sebab itulah tidak penyakit terkecuali, tiada had umur, tiada had dosis. Dan tidak ada bahan kimia di dalam tu. Kalau ada bahan kimia, mana boleh tak ada dosis. Terlebih, mestilah toksik kan. So sebabkan benda yang kita pilih itu tiada bahan kimia, dan of course lah boleh makan dengan tak ada had pun. Okey, clear? Itu. Rasa mesti pahit. Kenapa? Kalau you perasan, kalau you pernah proses ayam ke, tengok proses lembu ke, dekat organ liver ni ada hempedu. Jus hempedu. Sebab liver ni dia kena benda-benda yang pahit untuk membantu dia sihat. Sebab itulah mesti pahit rasa dia. Okey, so kat sini kita tengok kenali hati kita dan tubuh badan kita untuk kekal sihat secara fitrah. So kenali hati ni, itu rahsia dia. So kalau tak faham, tanya lagi. So nak rawat hati, rawat sistemnya. Ini kita bincang kejap lagi. So jadi kita faham hati jadi rosak sebab sistem digest system yang problem. Kenali hati jadi rosak sebab ni. Sebab digest system. Jadi fikir bagaimana nak urus digest system kalau kita sembelit teruk.
Dan kalau nak tahu kita bagus ke tak digestive system kita, kita mesti dapat stool yang nombor 4 ni. Siapa yang tak pernah tengok Bristol Stool Skill? Kalau tak pernah tengok, tengoklah. Jangan duk tengok chart pembesaran saja, nak tengok BMI betul tak betul je. Tapi yang tak pernah tengok. Kalau kita dapat yang berketul-ketul macam cantik kambing ni, tak betul. Walaupun hari-hari pergi toilet, itu sembelit namanya. Kalau kita dapat macam sausage bentuk lekuk-lekuk ni, ataupun yang ni macam merekah-rekah ni pun tak betul. Walaupun hari-hari pergi toilet, walaupun najis kita tu berketul, dia adalah kering. Jadi dia tak sihat sebenarnya. Dia kena macam ni, nombor 4 ni, bentuk seperti pisang atau ular dia panggil. Tetapi permukaan dia licin dan dia timbul. Kalau macam ni, ketulan licin lembut dan mudah putus cair, ini pun jenis 5, 6, 7 ni pun tak sihat. Yang the best is number 4. Jadi macam mana nak dapat number 4? Kena belajarlah. Kalau macam ni tengok. Tak keluar-keluar kan? Ni terus sebab tu kurus saja. Sebab apa? Absorption tak ada langsung. Sebab keperluan usus ni tak tahu pun apa yang perlu disediakan untuk dia sihat. Jadi kita kena belajar dia. Okey, jadi untuk kekal sihat hanya 3 perkara ini sahaja. Jadi kalau kawan-kawan di sini belum selesai, belum dapat, mai belajar macam mana nak dapat ni. Kekal sihat secara fitrah atau kembali fitrah diri kita ni mesti buang air besar hari-hari dengan kedudukan yang nombor 4. Bukan yang nombor 1, 2, 3 dan yang lain. Mesti nombor 4. Buang air kecil 5-6 kali sehari. Pagi kuning tak apa, waktu lain mesti jernih macam mineral water. Mesti buang angin melalui kentut 14 kali sehari. Tak nak berbau sebolehnya. Kalau yang berbau tu maksudnya masih toksik lagi, kena buang lagi. So itu adalah ciri-ciri untuk ukur. Bukan 14. Lihat 20. Nizami. Okey, so tengok tinggi tak kita punya usus besar. Jadi semua ni nak dibersihkan baru kita dapat 4. Okey, langkah 1, kekal sihat secara fitrah ni dapat 3 perkara ni. Langkah 2, bersihkan hati kita, rawat hati kita, pulihkan hati kita. So bila kita hati bagus, ini jaga yang ni, jaga yang jalan keluar ni, so hati kita sihat, memang kita boleh kembali sihat. Dua step ni saja. Okey, ada isu, mesti ada penyelesaian, mesti ada cara. Kalau tak ada cara, tak payah kita bincangkan isu ni. Kalau kata liver, untuk sihat kena rawat liver sampai jadi macam ni, mesti ada cara. So apa cara tu? Kita kalau ini pun dah dekat 1 jam, memang kena pergi part 2 lah kalau nak tahu cara dia kan. Okey, jadi masalah mesti ada penyelesaian. Okey, bagaimana? Mesti ada ilmu. 2 perkara ni saja. Kalau elopati, hospital atau insurans, pembedahan lah dan sebagainya, ubat kemo dan sebagainya. Kalau holistik, apa benda kita nak guna untuk pastikan digestive system kita bagus, sistem pembuangan kita, everything lah tip-top. So ini masalah juga. Lambatkan produk di pasaran tu sangat banyak. Kena tahu pilih lah. Jangan orang kata bagus, guna. Orang cakap testimoni je, guna. Tapi tak tahu pun apa ada dalam tu. Kan banyak ni kan, kalau pernah tengok kan ni, semua ni pernah ada, pernah guna. Kan, siapa yang pernah guna ni, ini pun tengok nak kurus guna ni, ada lagi ke tak ya? Ini pun. So benda-benda macam ni banyak sangat. Semua cakap bagus. So diri sendirilah kena study, kena ambil tahu. Senang saja kalau Kak Ina nak check. Step 1 untuk tahu benda ni selamat atau tak. Baby umur 1 hari ni boleh makan tak ni kotak pink? Boleh makan tak botol ni? Boleh makan tak ni yang dalam kotak-kotak ni? Kalau dia lahir-lahir tu ada masalah jantung, boleh bagi tak? Kalau tak boleh, sorry. Maksudnya dia ada toksik. Okey, so ini benda-benda ni boleh ke? Itulah step yang paling mudah. Kalau dia kata boleh, next step, apa benda dalam ni? Macam mana dia buat? Macam mana dia hasilkan dan macam mana dia boleh buat pada tubuh badan kita? Kita ambil tahulah sebab badan kita ni mahal. Nak rawat dia pun mahal. Takkan main beli je. Orang kata bagus guna. Okey, so jadi pilih yang mana sesuai. Lambatkan produk di pasaran ni. So jadi kena untuk bidang holistik kena guna benda-benda yang macam ni. Jadi you kena pilih the best. Jadi kalau kita buat talk secara general, kita tak sebutlah yang mana. Kita buat macam terbuka, fikirlah yang mana. So kalau nak tahu sedisian cara kita, jumpalah ataupun PMTP. Habis session tu kita discuss buat another session atau kita jumpa kali kedua untuk discuss which one is the best to solve kita punya problem tadi. Poin-poin kesihatan yang kita kata tadi. Sebab 2 cara je nak rawat penyakit, healing atau suppression.
Okay, healing mesti keluarlah semua toksik yang kita bincang tadi, bersih usus. So mesti keluarkan toksik, bersih usus dan menguatkan badan kita, perbaiki keadaan darah kita. Ini semua healing lah, all the healing part. Healing group, kita join dengan healing group untuk libat. Kalau kita pilih nak healing lah, kadang-kadang healing crisis ni kita tak tahan, kita back to suppression, melegakan simptom yang kita tengah sakit-sakit, makan painkiller lega kan, meneruskan proses pembentukan penyakit degeneratif kalau kita pilih suppression. Kalau kita nak pilih healing, kita kenalah lalui semua ni, proses buang toksik tu, bersih usus besar, ubah diet kita, pilih daily produk kita yang sihat, yang tak ada toksik dan benda-benda macam ni. Satu persatu kita kena belajar. Kalau kita pilih healing, akhirnya organ kita semua senyum, ceria, sihat, bersih. Tapi kalau kita pilih suppression, dapatlah semua penyakit warna kuning itu. Bermula dengan ubat semelik cukuplah, ubat gastrik cukuplah, liver terkesan, darah kotor, habislah semua. Jadi kalau kita pilih suppress, sakit kepala makan Panadol, senggugut makan painkiller, makan Ponston, darah tinggi makan ubat cairkan darah. Kalau kita terus mengamalkan suppression, memang kita akan terus bertambahlah penyakit yang warna kuning dalam tubuh badan kita. Sebab tu suka tak suka, pada keadaan kita pilih healing, faham healing, baca tentang healing, cari kat internet apa maksud healing, pergi kelas-kelas yang nak healing tu apa maksud dia, agar kita ada satu kekuatan untuk melalui, untuk membaiki tubuh badan kita. Okey? So, suppression ataupun healing, pilihan anda. Pilihlah mana anda suka untuk pastikan diri kita kekal sihat. Dan kita dah tengok tadi, kalau kita pilih suppression ke arah yang lebih kronik, kalau kita pilih healing, maksudnya kesihatan kita bertambah baik. Tapi setengah orang tak tahan healing, back to suppression. Itu pilihan masing-masing. So ada dua cara, alopati atau holistik. Kita tahu alopati tadi adalah hospital semua tu, dan holistik adalah lambakan produk kesihatan di pasaran. Jadi kita kenalah menilai sendiri mana baik, mana buruk untuk kita guna pakai dalam membaiki kesihatan kita. Okey? So jadi kalau healing, kita kena study yang ni. All cure start from within out. Kena faham chart ni. Kalau healing, arrow dia dari teruk ke arah sini. Kalau suppression, arrow dia dari simple, like batuk, demam, sesama ke arah degeneratif. Jadi kena faham setiap maksud dalam kotak ni. Nanti kita buat satu topik menceritakan graf ini sahaja untuk faham perjalanan healing tu macam mana. Okay, so kita kena fahamilah pathway to health and disease occurs in the iris of eye. So ini kita tengok perbanding dalam mata kita. So ini pun satu topik besar, iridologi. Kalau nak belajarlah. So ini bersifat sementara. Bila kita dah sampai dekat kuadran yang pertama ni, tak teruk dah badan kita, tak ada healing yang teruk-teruk ni. Semuanya makin baik dan makin baik je. Kalau kita duduk nombor 4 ni lah, kena sabar sikit bila masuk nombor 3 ni yang paling tahan, yang paling tough lah untuk kita melepasinya dan pergi nombor 2. Dah masuk nombor 2 kita dah sangat selesa, kita dah boleh lalui dengan tenang, dah masuk nombor 1 kita dah sihat sepenuhnya. Walaupun kita di sini ni cancer stage 4, buah pinggang dah dialisis, kaki dah gangrene, jantung dah stent, dah bypass dan sebagainya. Kita boleh pulihkan organ tu dengan patah balik ke organ yang nombor 1. Tapi kena ada ilmu lah, kena belajar lah benda ni. Okay, bagaimana healing tu? Healing tu bermula dari atom, sel, tisu, organ dan seluruh tubuh badan kita. Okay, you all tengok gambar ni. Kak Ina tunjuk kat sini sel. Cuba tengoklah belakang. Atom, molekul. Atom ni maksudnya dia ada frekuensi tak? Panjang kalau nak discuss lagi topik ni. So sebab topik ni yang melibatkan radiasi yang mengubah frekuensi tubuh badan kita. So yang paling merosakkan adalah radiation tadi. Sebab itulah sangat takut kalau rosak di sini. Kalau rosak di sini sel jadi apa? Ulcer tadi, jadi luka tadi, jadi free radical tadi sel ni. So kalau kita biar, mungkin tisu akan rosak. Kalau kita biar lagi, organ. Organ ni banyaklah, ini semua organ-organ yang terlibat dalam tubuh badan kita yang bermula daripada semua penyakit tau, jantung ke, buah pinggang ke, sel dulu rosak. Dan akhirnya habislah satu badan tu. Mata, organ juga, telinga, ini pun semua organ.
mulut pun organ juga. Jadi organ ni bergabung menjadi satu sistem. Ni digest system. Ada berapa dalam dia? Perut, usus besar, usus kecil, hati, empedu. Banyaklah digest system punya organ terlibat. Dan akhirnya jadilah satu manusia bila organ-organ itu bergabung 6 tadi. Sebab tu kalau nak healing, kita kena healing sampai ke sel. Kalau boleh sampai ke atom, sampai ke molekul. Sebab itulah yang ni ada satu part yang lain, satu bidang yang lain. Kalau nak belajar boleh juga. Tapi buat produk Stronghold, kita hanya sampai kat sel sajalah. Sel pun dah cukup baik dah. Nampak tak? So akhirnya kita akan siap satu tubuh badan kita. So fakta healing. Proses healing mengambil masa yang panjang. Sebab tu you ada duit banyak mana pun you boleh bersihkan dengan hebatnya pun tak boleh. Kita kena cukup masa, cukup dosis dalam membuat pulih tubuh badan kita. Apabila organ-organ sihat, badan akan jadi sensitif kepada toksik. Jadi boleh detect lagi. Jadi contohnya macam mana? Kita pergi lapak orang kawan makan di kedai. Tiba-tiba makanan yang kita makan tu keracunan lah. Ada apa yang kerosakkan yang kita tak tersedar pun kita termakan. Kalaulah badan kita ni semua dah online, saraf pun dah bagus, detection pun dah bagus, kita akan muntah dulu. Kita akan cerit-berit dulu. Kita akan muntahkan, buang dulu yang rosak tu. Tapi kalau kawan-kawan kita tadi tak alert semua ni, dia pun dia tak akan rasa apa-apa. Sebaliknya dia akan kata kat kita, tak kuatlah kau ni, dia lebih kuat. No. Sebenarnya kalau everything good in badan kita, kita boleh detect cepat. So kita boleh rasa benda ni dalam badan kita, boleh muntahkan dengan cepat. Jadi organ-organ yang sihat sentiasa melakukan prosesnya toksik. Kalau separation, menggagalkan proses penyembuhan. Meneruskan proses pembentukan penyakit degeneratif. Contohnya, migraine, makan painkiller, makan Panadol, makan Panadol. Itu dia nak bagi tahu usus kita teruk. Akhirnya, kita tak nak rasa sakit kepala tu, makan Panadol. Semua sistem saraf kita out. Dan liver kita jam. Habislah semua penyakit jadi. Itu kita buat kalau kita pilih separation. So, healing adalah proses mengembalikan kesihatan secara fizikal, spiritual secara serentak. Okey, so daripada kajian ini juga dia kata pada masa akan datang 1999 sekarang, okey, dijangka berbagai cabaran baru akan dihadapi oleh masyarakat seperti kemunculan penyakit berjangkit yang lebih ganas dan beban menanggung pesakit yang mengalami penyakit kronik. Betul tak apa yang kita alami sekarang disebabkan corak itu? Maka kajian ini yang disebut itu sangat tepat. So proses healing lakukan segera. Healing ni lakukan segera. Menghentikan proses pembentukan penyakit degeneratif yang sedang berlaku, dapat mengurangkan trauma melalui healing crisis. Kalau kita lakukan segera, kita dah tahu kita jam berak, macam Nizam kata tadi, minum kopi je dah boleh berak-berak, dah boleh kentut, dah boleh keluar semua yang lendir-lendir. Jadi kan boleh kurangkan trauma healing crisis tu. Kalau kita dah pergi sampai jadi liver rosak, keluar gatal yang tak tahan, lagi kita trauma. Keluar segat, Kak Ina duk tengok setengah orang keluar sampai lendir-lendir, berdarah kulit, bengkak-bengkak satu badan, kita akan jadi sangat trauma melaluinya. Tapi kalau kita mula lebih cepat, dapat mengurangkan trauma melalui healing crisis. Dapat menjamin kualiti kesihatan yang lebih panjang dalam satu tempoh kehidupan yang akan datang, kan? So jadi siapa kita hari ini adalah keputusan, ada pilihan yang kita buat masa dulu. Siapa kita 5 tahun lagi adalah pilihan yang kita buat sekarang. Nak holistik ke, nak suppression ataupun nak alopati. Nak healing ke atau nak suppression. Setiap hari kita perlu buat pilihan dalam perjalanan kita. Pilihan untuk merawat, pilihan untuk memahami cara rawatan, konsep rawatan, konsep macam mana nak sihat. Ada ke cara? Kalau kita pilih cara mudah, okeylah makan Panadol hilang sakit kepala. Okeylah makan ubat demam hilang secara sakit kepala. Darah tinggi, makan ubat cairkan darah kontrol. Adakah itu penyelesaiannya? Itu adalah pilihan yang kita buat. Okey? So, Kak Ina harap apa yang Kak Ina bincangkan ini dapat memberi satu gambaran kepada rakan-rakan bagaimana kita nak sihat secara fitrah. Nak tahu caranya bagaimana? So, next topik kita boleh discuss ni. Keperluan sistem ni. Kak Ina masuk sikit lah.
kepada yang tak pernah tahu, maybe ini kali pertama join kan. So keperluan nak jaga sistem ni supaya liver kita bagus, mesti cukup prebiotik. Pilihlah prebiotik yang mana kita nak. Kalau Kak Ina pilih produk Songo lah. Memang dah dijamin 34 tahun dan dia sangat selamat dan dia boleh dipakai, diguna daripada baby umur 1 hari. Tak cukup 1 hari lagi, baby tu baru tak sampai 24 jam boleh bagi. Kalau dia tak berak-berak, tak boleh keluar hospital, bagilah tu baby kita. Sangat selamat. Cukup serat. Jadi ini kena serat ataupun prebiotik. Cukup fiber. Pilihlah sayur ataupun fiber kita. Tak kisahlah mana you suka. Tapi nak sihat sistem ni, mesti cukup prebiotik, cukup prebiotik dan cukup enzim. Kita punya pollen. Cukup air, minum teh kita. Sangat sedap pun. Kan? So, semua benda ni keperluan hakiki untuk jaga sistem ni. Nak jaga liver, daripada yang toksik tu jadi macam tu, nak rawat macam mana? Kaji benda ni. Ini. Study benda ni. Betul ke ia boleh pula liver? So, Ustaz Syah dah present banyak kali dan present dengan detailnya how Lindsay ni solve kita punya problem dari segi sainnya. Paling tak ada bajet, minumlah kopi kita. Sebab kopi kita ada Lindsay ni kan. So saya tak langsung kita bersihkan sikit. Tak adalah dia jadi sangat teruk. So tak adalah kita dapat penyakit darah tinggi dan sebagainya. Okay, so nak bagus lagi kita tambah lagi protein daripada soya kita untuk jaga satu tubuh badan kita. Inilah keperluan kita untuk kita kembali sihat. Kalau menggunakan cara Kak Ina dan mana-mana rakan yang telah berubah kehidupan mereka dengan menggunakan cara ini. Sebab tu langkah 1, dapatkan 3 perkara ni, komplitkan ni. Langkah 2 adalah liver tadi. Kan, mana langkah 2? Langkah kedua, ni pulihkan liver kita kalau kita dah dapat penyakit. Okey, so jadi guna Lindsay ni ataupun kopi ke whatever. So kenapa Lindsay? Ambil tahu. Next, topik-topik ataupun dengarlah video-video YouTube kita yang dah 29 kali kita post kepada YouTube tu. Dengar. Cari topik kita discuss tentang Lindsay ni. Kita discuss tentang gesuk usus saja. Discuss gambar ni je pun ada. Okey, so ini yang Kak Ina amalkan hari-hari di waktu pagi. So cukup set ni buat dalam air yang sebanyak ni, kocak-kocak minumlah Lindsay ni. That's all. Itulah untuk kita jaga kesihatan. Sebab kalau kita tengok kat sini, ini last slide Kak Ina tunjuk. Kalau kita tak jaga ni, maybe kita boleh jadi kemurungan yang hebat. Mungkin kita boleh ada masalah kepada kita panggil mental disorder tadi kan. Masalah sakit mental tadi. Jadi kita perlu jaga ni. Sebab nak jaga ni, orang yang ada masalah ni, so kalau tengok ada masalah sebelah sini, dia selalu kawal emosi, tak sabar. Jadi benda-benda ni melibatkan kat sini. Jadi otak ni dia sistem pemikiran logik. Orang kata pemikiran strategi asal otak ni. So nak tahu detail benda ni, kita pergi ke part 2. Okey? Part 1 sebenarnya sampai sini saja. Sekian, terima kasih. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harap dapat bagi satu gambaran yang baik. Okay, terima kasih. Serah balik kepada MC.